Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini saya akan mengongsikan resensi salah satu tajuk yang terkandung di dalam buku How to Win Friends and Influence People bab 1 bahagian 3 yang bertajuk mereka yang mampu melakukannya akan dapat menawan seluruh dunia sedangkan mereka yang gagal akan menyusuri jalan yang sepi. Adapun di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikut setiap kehendak kita. Akan tetapi, kita boleh coba untuk mempengaruhinya. Intisari yang terdapat di dalam tajuk ini ialah mempengaruhi dan memanipulasi kemampuan berfikir seseorang supaya kita dapat mengubah persepsinya terhadap sesuatu perkara. Adapun salah satu cara bagi mempengaruhi orang lain adalah bercakap mengenai apa yang mereka inginkan dan tunjukkan kepada mereka bagaimana hendak mendapatkannya. Sebelum kita mahu seseorang untuk melakukan sesuatu, kita perlu membayangkan diri kita berada di dalam situasinya. Tanya diri sendiri, how can I make this person want to do it? Perlukah secara paksa, tinggi suara, atau memujuknya dengan cara berhemah? Menurut si penulis, dia menekankan tentang cara mempengaruhi seseorang itu ialah dengan bercakap mengenai apa yang diminati oleh individu yang ingin dipengaruhi. Seterusnya, si penulis juga menyarankan untuk menunjukkan cara bagi mendapatkan apa yang diminati oleh individu yang ingin dipengaruhi tersebut. Penulis juga menyatakan jika kaedah ini berjaya secara tidak langsung, ia akan memberi faedah dan keuntungan bagi kedua-dua belah pihak, orang yang mempengaruhi dan orang yang dipengaruhi. Ataupun in simple term, it's a win-win situation. Sebagai contoh, bagi yang mempunyai anak yang baru masuk sekolah ataupun tadika, yang pastinya akan menghadapi situasi di mana pada setiap pagi anak kita ni akan menangis ataupun tidak mau sekolah atau takut. Kadang-kadang situasi ini memakan masa sampai sebulan. Jadinya kita sebagai ibu bapa, apakah kita punya inisiatif? Most parents ada yang give up ataupun marah-marah dan berkeras sama anaknya, sedangkan anak kita belum faham ataupun kenal macam mana suasana di sekolah itu sebenarnya. Jadi, untuk mengubah dan mempengaruhi mindset anak kita ni, kita sebagai ibu bapa perlu memikirkan aktiviti yang menyeronokkan yang boleh Tani buat bersama anak Tani semasa di rumah, yang mana aktiviti tersebut dapat menggambarkan suasana sebenar ketika berada di sekolah. Macam melukis, mewarna, menyanyi dan macam-macam lagi lah. Dengan cara ni, mungkin kita ni dapat memujuk anak kita ni dan dapat menimbulkan rasa suka untuk datang ke sekolah. Adapun kelebihan yang didapati jika kita terapkan kaedah yang disarankan dalam tajuk ini, kita dapat mempelajari cara berurusan dan berhadapan dengan pelbagai kerana orang yang kita jumpai pada setiap hari. Melalui tajuk ini juga, kita akan menjadi lebih peka untuk sentiasa meletakkan diri di dalam situasi yang dihadapi oleh seseorang ataupun yang Tani selalu dengar, put yourself in their shoes, sebelum kita bertindak untuk membuat sebarang keputusan. Walau bagaimanapun, setiap kelebihan pasti ada kekurangan.
Adapun kekurangan yang terdapat di dalam tajuk ini, salah satunya ialah prinsip ini ataupun kaedah ini terlalu mementingkan keinginan, perasaan dan kemahuan orang lain. Mungkin untuk jangka masa yang pendek, kaedah ataupun prinsip ini sangat sesuai untuk diterapkan. Tetapi, untuk jangka masa yang panjang, ia akan memberi kesan yang kurang sihat terhadap diri seseorang. Berbalik semula kepada contoh tadi, yang mana anak kita ni baru kan masuk sekolah ataupun tadika. Jika dilakukan dalam masa yang pendek, contohnya seminggu, mungkin kaedah ini dapat dijalankan ataupun dilaksanakan, iaitu dengan cara memujuk anak kita ni. Tapi jika ianya berterusan, di mana ibu bapa ataupun kita ni perlu untuk mempengaruhi ataupun memujuk anak tani secara berterusan dalam tempoh yang panjang. Bukankah situasi ini akan membebankan kita ni sebagai ibu bapa? Tidakkah kita ni akan rasa tertekan sebab tempoh yang terlalu panjang, yang mana sewajarnya si anak tadi sudah timbul keinginan untuk hadir ke sekolah atas kehendaknya sendiri. Sebagai penutup, secara kesimpulannya, setiap individu memang mempunyai minat yang berbeza. Oleh itu, salah satu cara untuk kita mewujudkan hubungan dengan seseorang, kita perlulah membuat pendekatan dengan cara bercakap atau berbicara tentang sesuatu yang dapat menarik minatnya.